Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari subjek SCCT 1083 Media Teori Group A. Saya Afiq Amsyah bin Saifuddin. Dan saya Nur Asmi dan Binti Makno. Kami akan membentangkan teori penentuan agenda atau dikenali sebagai agenda setting theory. Apa itu teori penentuan agenda? Teori penentuan agenda ini ataupun dikenali sebagai agenda setting theory adalah kemampuan media berita untuk mempengaruhi khalayak ramai tentang kepentingan sesuatu topik. Seterusnya adalah pengasas dan kisah di sebalik penciptaan teori ini. Teori penentuan agenda ini mempunyai dua pengasas iaitu Dr. Maxwell Malcolm dan Dr. Donald Lewis Shaw pada tahun 1968 ketika pilihan raya presiden. Mereka menyimpulkan bahawa media sedang mengubah perspektif awam tentang isu tertentu yang boleh memberikan pengaruh yang tinggi terhadap orang awam. Ini kerana ketika pilihan raya tersebut, media memberikan pengaruh yang tinggi untuk orang khalayak ramai untuk menyokong parti mana yang sesuai. Mereka juga berpendapat bahawa media memberi maklumat yang mengelirukan kerana media ingin menyampaikan maklumat yang baik sahaja dan menyembunyikan maklumat yang buruk. Pembentukan teori ini adalah berdasarkan kesedaran awam dan kebimbangan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan media berita. Mereka juga telah mengenalkan konsep framing pada teori ini, iaitu ia adalah memasukkan unsur konteks pemahaman dalam proses mentafsir makna mesej yang disampaikan. Sebagai contoh, mereka akan menyampaikan berita yang baik sahaja. Dan berita buruk itu mereka hanya ketepikan ataupun mereka akan letak sedikit sahaja pada hujung-hujung berita. Sama ada di dalam TV, radio ataupun surat khabar. Teori ini juga terbahagi kepada dua peringkat, iaitu yang pertama adalah memindahkan isu-isu utama daripada agenda media kepada agenda awam dengan menekankan aspek-aspek khusus isu tersebut. Maksudnya kat sini adalah bila satu isu telah dikeluarkan oleh media dan dia akan dikeluarkan kepada agenda awam, bermaksud kepada khalayak orang ramai, orang awam, supaya mereka dapat memahami dan membaca dengan lebih lanjut tentang isu tersebut. Peringkat yang kedua adalah memindahkan kepada kesedaran awam tentang sifat-sifat utama yang boleh dikaitkan oleh media dengan idea tersebut. Teori ini juga menyokong keperluan untuk indeks ingin tahu iaitu atau dikenali sebagai index of curiosity. Maksudnya kat sini index of curiosity adalah bila perasaan ingin tahu oleh masyarakat untuk mengetahui dengan lebih dalam, dengan lebih lanjut terhadap sesuatu isu. Mengikut pemahaman dan tafsiran kami, teori penentuan agenda atau agenda setting theory ini termasuk dalam perspektif normatif. Hal ini kerana perspektif normatif ini banyak diterapkan dalam bidang komunikasi media. Matlamatnya adalah untuk menetapkan standard yang ideal terhadap pengendalian sistem media tertentu yang dapat dinilai dan menjelaskan cara sesuatu proses atau sistem itu berfungsi. Terdapat 3 pembahagian dalam perspektif tafsiran normatif, iaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi normatif adalah menjelaskan bahawa sesuatu keadaan situasi yang diketahui adalah benar hanyalah untuk sistem sosial yang tertentu. Seperti mana dalam teori penentuan agenda setting teori, berita yang disampaikan kepada halayak ramai ditapis dan diubah oleh penerbit supaya menunjukkan imej yang baik. Ini juga menunjukkan bahawa media cuba untuk mempengaruhi halayak ramai dengan mewujudkan berita yang baik berdasarkan kepentingan agenda awam. Epistemologi normatif pula adalah teori di mana mengetahui bagaimana pengetahuan dikembangkan berdasarkan analisis perbandingan dengan cara menentukan dan memahami apa yang disampaikan seperti mana media memaksa halayak ramai berfikir dengan lebih mendalam tentang apa isu yang disampaikan dan membandingkan antara kebenaran dan penipuan. Normatif aksiologi adalah di mana teori ini mengikut takrifan yang dilaksanakan berdasarkan kepercayaan tersirat dan berdasarkan nilai sistem sosial. Teori ini diguna pakai sebagai seorang penerbit dalam mencerminkan sistem demokrasi. Oleh itu, ia akan menyebabkan halayak ramai mempunyai pendapat yang berbeza mengenai sesuatu isu, sama ada ingin menyokong atau menentang isu tersebut. Seterusnya, kita pergi ke idea utama dan prinsip teori penentuan agenda. Idea utama bagi teori ini adalah ia menegaskan semula kuasa media dengan cara mengekalkan bahawa individu tersebut bebas memilih dan menggalakkan pembaca menentukan apa yang perlu dipertimbangkan. Ini kerana editor bagi sesebuah media tersebut perlu memilih tajuk apa yang sesuai untuk disampaikan kerana ingin menunjukkan perkara yang betul sahaja dan mengetepikan perkara yang kurang baik.
Seterusnya ialah mendedahkan hubungan antara pandangan mereka tentang perkara seperti politik, ekonomi dan sosial. Seterusnya adalah prinsip. Prinsip teori ini digunakan adalah untuk bertujuan untuk membentuk media dengan lebih meluas, sama ada di dalam bentuk berita, penyampaian melalui radio maupun televisyen. Yang kedua, menjelaskan bahawa akhbar dan media tidak mencerminkan realiti kerana mereka menapis dan membentuk sesuatu isu sebelum disampaikan kepada khalayak ramai. Prinsip ini terbahagi kepada dua peringkat. Yang pertama adalah analisis pemerhatian ataupun dikenali sebagai observational analysis, iaitu digunakan oleh penyelidik untuk mengkaji penggunaan media dan pengaruh yang dicipta oleh media tersebut terhadap khalayak ramai untuk menerima pendedahan kepada maklumat yang diberikan oleh organisasi media. Peringkat yang kedua pula adalah persembahan ataupun presentation, iaitu tujuan media ingin khalayak ramai untuk berfikir dengan lebih dalam dan memahami tentang sesuatu isu. Ia juga adalah untuk menarik minat penonton dan mereka akan berfikir dengan lebih kritikal tentang isu tersebut. Di dalam gambar rajah ini menerangkan model teori penentuan agenda, iaitu agenda setting teori berfungsi dalam menentukan sesuatu berita dan isu yang diterima kepada khalayak ramai. Bermulanya daripada realiti, merupakan situasi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat harian seperti berita dan isu semasa mengenai politik, negara dan sukan berlaku dan wujud serta dapat dilihat dan difahami oleh masyarakat. Seterusnya, realiti tersebut ditapis oleh gatekeeper and influential media di mana tugasnya adalah menentukan intipati berita atau isu yang dipilih. Editor kemudian mengubah bahagian ini mengurangkan maklumat yang mereka anggap tidak penting atau tidak relevan kepada penonton dengan andaian bahawa topik berita melalui pelbagai profesional sebelum menuliskannya untuk diterbit sebelum diterima oleh ketiga komponen agenda untuk mempengaruhi antara satu sama lain. Di mana isu yang diterima kepada agenda media menggunakan teknik framing yang merujuk kepada cara media mengatur dan mengubah maklumat daripada sumber media seperti surat khabar, televisyen atau radio serta cara penonton mentafsir maklumat tersebut. Maklumat ditafsir dihantar kepada agenda awam untuk memfokuskan kepada isu-isu yang dibincangkan dan mempunyai kaitan dengan halayak ramai di mana isu atau topik yang orang awam percaya adalah penting. Apabila maklumat atau isu telah difokuskan, ianya akan diterima kepada agenda polisi, di mana mereka ini akan membuat dasar kerajaan dan memilih isu yang dianggap penting sahaja yang mempengaruhi proses perundangan. Kemudian, isu atau berita yang telah ditapis disampaikan kepada audience perception of reality, di mana apabila sesuatu berita diterima, ianya akan dipengaruhi oleh dua aspek, iaitu realiti dan gabungan ketiga-tiga komponen agenda, iaitu agenda media, agenda awam dan agenda polisi. Dari sudut agenda tersebut, ia tidak hanya memberitahu apa yang difikirkan, tapi juga bagaimana penerima berita itu hendak memikirkan sesuatu yang diterima. Itu saja untuk topik teori penentuan agenda atau agenda setting teori. Sekian, terima kasih.